ada banyak ayat ya, saya tertarik. Tapi satu ayat saja yang paling, dia macam magnet tau. Bila saya baca ayat ini, dia dia melekat. Iaitu surah Al-Baqarah. Surah kedua ayat 255. Apa? Ayat Kursi. So, last kali saya tanya diri saya, Lim, kamu nak sembah pencipta ke ciptaan? Saya kata, saya mesti mau sembah pencipta lah. Sembah ciptaan, dia bukan Tuhan. So, saya nak sembah pencipta. Saya tak mau sembah ciptaan. Terjemah dalam bahasa Arab, kalau saya tak mau sembah apa-apa dalam alam ini, La ilaha illallah. So, ayat inilah buat saya tertarik kepada agama Islam. Inilah suatu kebebasan. Bagi saya sesuatu yang sangat-sangat, bagi saya lah sebaik-baik hadiah, sebaik-baik pemberian yang manusia boleh terima di muka bumi ini. Bagi saya, ini untuk mengenali siapa pencipta kamu. Brother Lim, saya diberitahu ya, my friend told me that you converted to Islam, a Muslim, 26 years ago ya. Yeah. Nah, maybe you can tell in Malay. In Malay. Apa alasannya? Bismillah, alhamdulillah. Saya memeluk Islam memang 26 tahun. Ya, 26 tahun yang lalu. 26 tahun yang lalu. Saya sebelum memeluk Islam ni, saya pernah beragama Buddha. Selama 13 tahun. 13 tahun. Saya pernah beragama Kristian. Selama 14 tahun. 14 tahun. Dan saya sudah beragama Islam 26 tahun. And then berarti silap. You takut bagi 53 or 54 maybe ya. Yeah. Okay. So macam mana saya boleh memeluk agama Islam? Sebenarnya ada mengena dengan satu tempat hiburan. Tahu hiburan? Ya. Satu tempat hiburan yang dia operasi biasanya malam-malam saja. Ya, namanya dipanggil disco. Disco is a common thing, common language in Indonesia. Oh, common? Everybody know disco. Oh, I thought orang Indonesia semua kaki masjid. Bukan semua pergi masjid, mana tahu disco tu apa. Oh no, they know. But ini agak a little bit dangerous to speak about this. Tukar ya. Okey. Artinya saya kenal Islam bila saya pergi ke disco. Saya terjumpa seorang Islam Muslim kat situ. Dia kerja sebagai pegawai keselamatan. Security. Security. Selepas disco tu, dia ajak saya ke rumah dia. Kuala Lumpur? Melaka. Melaka. And then he play a tape. Dia pasang satu tape yang berdebat. Tape recorder dulu ya memang. Antara Sheikh Ahmad Didat dengan Jimmy Swaggart. Sheikh Ahmad Didat from South Africa, Durban, in America. From America. So, yang mereka berdebat di Amerika. Tajuknya is the Bible God's words. Adakah Bible tu kalam Allah? Ya, kitab orang Kristian tu lah. Dan debat itulah buka minda saya. Saya tak pernah terfikir agama boleh berdebat, boleh berdialog, boleh berhujah. Tak pernah terfikir. Saya bila dengar Didat punya hujah, panas. Hujah itu dalil ya, argumentasi. Dia kata ini tak mungkin, ini bukan kalam Allah, ini kalam manusia. Sebagai seorang Kristian pada masa itu tak gembiralah. At the time you are Christian, yes. Maka saya mula beli tape-tape semua buat kajian. Saya buka kitab, saya cek, buka Bible, buka Quran, saya cek. Kesimpulan selepas 3 tahun kajian, 2-3 tahun kajian. It was tahun berapa tu? Kalau tahun lebih kurang tahun 1996, 5, 6, 7 macam tu. 95, 96, 97. Silakan. So
selepas kajian tu, saya ada satu kesimpulan untuk diri saya. Saya tidak cakap untuk orang lain ya. Saya tidak ada niat nak sebut apa-apa tentang keburukan apa-apa. Ya, hanya kita disclaimer dulu ya saudara sekalian. Ini mohon maaf ya. Kita tidak bermaksud memperbandingkan. Ya, this is based on his experience saja ya. His personal experience yang mungkin berbeda dengan yang lainnya ya. Oke, silakan. So tidak ada niat nak buruk-burukkan mana-mana pihak. Hanya pengalaman saya. Mungkin pengalaman saya ni lain daripada pengalaman orang lain. Dan mungkin juga mereka ada jawapan untuk hujah yang apa yang saya cerita. So selepas 2-3 tahun punya kajian, saya dapat satu kesimpulan untuk peribadi. Saya dapati bahawa keseluruhan kitab itu daripada pengalaman peribadi saya, dia tak layak jadi kalam Allah. Dia bukan kalam Allah, tetapi dia mengandungi sedikit kata-kata Allah. I see. Yeah, you are talking about Bible ya? Okay. So saya bagi contoh. Kalau you baca dalam Genesis chapter number 2, verse number 2, ayat itu dia kata, and God created heaven and the earth in 6 days, but on the 7 days God rested. Now, dia kata Tuhan menciptakan alam ini dalam 6 hari. Pada hari yang ke-7 beristirahat. Now, saya tahu rehat dalam bahasa asalnya bukan rehat, tapi disebabkan dia terjemah dalam bahasa English, dia kata rested tu. So, saya tanya diri saya, adakah ini sifat Tuhan? Sifat Tuhan perlu beristirahat ke, atau beristirahat ni sifat manusia? Maka daripada hati saya, yang perlu rehat saya. Takkanlah Tuhan perlu rehat. Maka inilah bagi saya, kalau ini sifat manusia, maka yang karang ni mesti orang manusia yang karang, bukan Tuhan. Bukan kata-kata Tuhan. So itu daripada sudut saya lah. Baca satu ayat lagi. In the book of Genesis chapter number 6 verse number 6, dia kata, and God's regret. Tuhan menyesal menciptakan manusia. Di muka bumi ini menyesal. Menyesal tu sifat Tuhan ke sifat manusia? Manusia bagi saya ni, menyesal ni maksudnya Tuhan tak ada ilmu masa depan. Dia dah cipta, silap. Menyesal tu, itu maksud itu lebih kurang begitu. So kalau begini, menyesal tu sifat manusia ke sifat Tuhan? Maka dia sifat manusia. Kalau sifat manusia, siapa yang mengarang? Pasti manusia kan? So dari sudut saya lah. Dan satu ayat lagi yang buat saya ni terkejut, dia boleh ada ayat sedemikian, adalah bila baca Genesis chapter number 1. Keseluruhan satu chapter ni, dia cerita tentang macam mana Tuhan menciptakan alam ini. Dia cerita hari pertama, ciptaan Tuhan ada cahaya, ada siang dan malam. Hari yang kedua, langit. Ketiga, bumi. Keempat, matahari. Kelima, binatang laut, seafood. Keenam, manusia. Ketujuh, Tuhan beristirahat. Kita lupakan semua dulu. Kita mula dengan hari pertama. Ciptaan Tuhan pada hari pertama. Dia kata ada cahaya, ada siang dan malam. Mari kita bincang siang dan malam dulu. Macam mana kita boleh dapat fenomena siang dan malam kalau belum tercipta alam? Dia mesti putaran bumi dan putaran matahari Betul ya? So sekarang ni masalahnya, bumi dicipta hari yang ketiga. Matahari dicipta hari yang keempat. Macam mana kamu boleh ada siang dan malam pada hari pertama? Ada cahaya siang dan malam dulu dah masalah kan? Tanpa bumi, tanpa matahari, kamu boleh ada siang dan malam. Saya nak tanya, macam mana boleh wujud siang dan malam? Yang kedua, cahaya. Matahari dicipta hari yang keempat. Macam mana kamu boleh ada cahaya pada hari pertama? Baca lagi. Genesis sama, chapter 1 lagi. Macam mana dia boleh ada hari pertama pada hari pertama? Ini bahasa yang mungkin orang tak biasa boleh faham. Padahal hari itu ditentukan oleh perputaran rotasi bumi dan matahari. Sekarang ni bumi matahari tak ada. Macam mana boleh ada hari pertama pada hari pertama? So bagi saya, satu, tak logik. Kedua, tak saintifik. Yang ketiga tu, yang penting tu, dia kata hari pertama kali ciptaan tu, tak bisa begitu. Sebab apa? Alam ini wujud asalnya monoblok. Dan Tuhan pisahkan. So dia kena wujud pada satu masa. Dia tak boleh wujud individu. Bumi dulu, langit dulu, lepas tu bumi dulu, lepas tu matahari. Dia tak bisa begitu. Kalau scientifically dia contradict. Karena Big Bang itu ya. Big Bang. So itulah jadikan saya ni, wow, adakah ini kalam Allah? Baca lagi in the book of Genesis chapter 21 verse 14, 15, 16. Lagi saya terkejut. Sebab
Dia menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam. Ya. Saya pendekkan cerita. Pada usia 86 tahun dia, isteri keduanya melahirkan seorang putera, seorang anak, namanya Ismail alaihissalam. Tiba-tiba pada usia dia 99 tahun, isteri pertamanya tiba-tiba, Sarah, melahirkan seorang putera namanya Ishak alaihissalam. Beza Ishak alaihissalam dengan Ismail adalah 13 tahun di sini. Dan apa yang saya nak cerita, ayat ini saya nak baca ni, selepas Ishak alaihissalam 2 tahun, Ismail sudah 15 tahun. Okey. Dan dalam ayat itu disebut pada pagi itu Ibrahim alaihissalam menghalau isterinya Hajar dengan Ismail alaihissalam. Alright. Dan bagi mereka sebotol air, sedikit makanan, dan letak budak tu di atas bahunya. Kalau in English, put it on her shoulder. Put the child on her shoulder. In English, kalau you gunakan child, put on the shoulder. Maksudnya dia kanak-kanak lagi dokong. Kecil, So, dan mereka jalan di padang pasir. Selepas sekian lama jalan, makanan habis, minuman pun habis. Dan dia letak budak tu di bawah pokok. Hajar tu pergi cari makanan dan minuman untuk anak-anak tu. Di bawah pokok tu pohon ya? Pohon ya. Dan dia kata dia tak sanggup nak lihat anak tu mati. Dia bagi persepsi apa? Anak tu budak lagi kan? Bayi lagi. Tetapi pada masa itu, Ismail alaihissalam sudah 15 tahun. Ada tak mana-mana budaya di dunia, ibu dokong anak dia, anak lelakinya 15 tahun jalan di bandar ke di mana-mana lah dia. So, dia tak pernah berlaku di dunia. Tak ada sejarah mana-mana budaya ada begitu. Poin di sini adalah kenapa, kalau ini kalam Allah, kenapa Tuhan tak tahu usia dia berapa? So, di situlah ini sebahagian sebab yang buat saya ni susah nak terima sebagai kalam Allah. Peribadilah, peribadi. Jadi Bro Lim pertama diperdengarkan kaset debate between Deedat sama Swaggart ya. Apa Swaggart? Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart. Nah, setelah itu beli sumber sendiri ya. Beli buku, beli tape sources sendiri, mempelajari. And then you spend 3 years And then after 3 years in 1997 ya berarti ya. 3 tahun tu saya pergi masjid, saya pergi tanya orang Islam, pergi masjid tanya soalan, saya pergi tanya profesor di university. Look, sebentar, just a minute. 3 tahun itu hanya pelajarin Bible atau perbandingan agama? Langsung perbandingan. Perbandingan agama, langsung perbandingan agama. Terutamanya Islam dan Kristian. Dan saya terpaksa cari pakar-pakar. Yang saya tahu pakar-pakar orang dalam masjid lah, imam lah, ustaz lah. Dan saya tahu profesor dekat universiti yang mengajar bidang tu. So saya pergi tanya, pergi belajar, pergi kaji. Selepas 3 tahun lah saya dapat kesimpulan untuk peribadi saya. Yang 97 tadi ya, 1997. Itu pekerjaan, your profession sebagai apa? Saya profession dulu. Masa tu saya ni berniaga. Berniaga. Saya saudagar. So saya tertarik kepada agama Islam bila saya baca Quran. Ada banyak ayat ya. Saya tertarik, tapi satu ayat saja yang paling dia macam magnet tau. Bila saya baca ayat ini dia dia melekat. Iaitu surah Al-Baqarah. Surah kedua ayat 255. Apa? Ayat kursi. Ayat kursi. Ayat ini adalah ayat, saya tak ada masa panjang saya nak hujah. Ayat inilah yang ajar saya macam mana kamu nak bezakan siapa pencipta, siapa ciptaan. I see. Dan majoriti agama di luar tidak belajar. Tidak diajar untuk mengenali Tuhan. Tetapi mereka sembah Tuhan buat baik. Jadi di ayat kursi, ayat keberapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya pendekkan cerita lah. Ayat ini saya keluarkan maksud dululah. Maksud daripada ayat itu dulu. Ayat itu kata Allah tu kekal. Ever living kan? So dia letak kekal. So you letak pencipta, ciptaan. Kamu letak kekal di sini. Siapa kekal? Pencipta kekal. Ciptaan kekal tak? Tak kekal. Maka kita sudah boleh bezakan
satu ciri pertama. I see. Pencipta kekal, ciptaan tak kekal. Tak kekal. Okey. Lepas tu daripada kekal tu, saya nak tambah satu perkataan dan saya pecah lagi jadi permulaan pengakhiran. Sebab kita nak cakap dengan manusia. Ya. So letak permulaan pengakhiran. Pencipta ada permulaan pengakhiran tak? Tak ada. Tak ada. Ciptaan semua yang ada nyawa, semua ada permulaan pengakhiran. Semua lahir pasti mati. Maka saya sudah boleh bezakan dua ciri. Dua ciri. Yang ketiga, masa, ruang dan jisim. Sebab ayat Quran tu sebut Allah tahu apa yang kat depan, apa yang kat belakang. Maksudnya Allah tak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Ya. Jisim tu apa waktu ya? Jisim bukan. Jisim tu mass ataupun metal. Volume. Okey. Jisim. Okey. Ya. So, masa, ruang dan jisim. So, pencipta terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Dia tak terikat lah. Ya. Ciptaan kita semua terikat kepada masa, Ya. kepada ruang, Ya. jisim. Ya. Maka, semua makhluk di alam ini, semua terikat kepada masa, ruang dan jisim. Pencipta tak terikat. Maka kita sudah tahu tiga lah ciri. Ya. Keempat, Ya. bergantung. Bergantung. Pencipta bergantung tak kepada matahari, udara, makan, minum? Tidak. Tidak. Ciptaan, semua yang ada nyawa bergantung. Last satu, rehat dan tidur. Okey. Pencipta tak perlu, ciptaan perlu. Ya. Nah, kamu sudah kalau kamu tulis Sudah 5. 5. Kekal selama-lamanya, tiada permulaan pengakhiran, tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim, tidak bergantung, tidak rehat dan tidur. Ya. Ciptaan semua sebaliknya. Ya. Now, sekarang ni ada banyak Tuhan dalam dunia ni kan? Ya. Saya tanya diri saya, Lim, begitu banyak Tuhan, macam-macam Tuhan orang sembah. Ada tak mana satu Tuhan yang orang sembah ada 5 ciri-ciri ini? Okey. Saya tak jumpa satu pun. Ya, ya, ya. Jawapannya tak ada. Ya. Bila saya kata tak ada, maksudnya apa? Mereka semuanya tak ada ciri-ciri ketuhanan. Ya, ya. Sebenarnya saya telah melafaz la ilaha. La ilaha. Ya. Saya menolak semua lah. Ya. Tak ada satu pun Tuhan. Tiada Tuhan ya. Dan kalau Tuhan cipta kita, dia akan program tak kita untuk kenal dia. Pastilah. Pastilah. Kalau isteri kamu lahirkan anak, Ya. you mesti ajak anak panggil bapa, Ya, panggil ya. isteri, ibu, Ya, betul ya, ya? ya. So Tuhan cipta kita, dia mestilah program kita untuk kenal dia. Dia pencipta kita kan? Ya. Tadi saya tanya soalan tadi, kamu bisa bezakan, itulah fitrah. Fitrah. Ya. Okey. Dan ayat tadi, kalau saya tanya, ada tak mana-mana ayat dalam kitab agama yang ada sebut tak ini ciri-ciri Tuhan, 5 perkara ini? Kamu tak jumpa melainkan dalam Quran saja. Okey. Ya, ayat surah Al-Baqarah ayat 255. Okey. Okey? Ya. Nah, ayat ini saya gelar sebagai touchstone of theology. Okey. Kamu nak tahu siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan? Ya. Kamu bubur nama dia kat atas. Contohnya pencipta, ini ciptaan. Ya. Kamu letak nama. Contoh saya letak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini. Ya. Okey. Nabi Muhammad SAW dia kekal ke tak kekal? Tak kekal. Tak kekal, maka dia adalah ciptaan. Ya. Dia ada permulaan pengakhiran tak? Ada. Ada. Ciptaan. Ciptaan. Dia terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Yes. Yes. Ciptaan. Ciptaan. Dia bergantung? Yes. Yes. Dia rehat dan tidur? Yes. Maka Nabi Muhammad SAW adalah ciptaan. Ciptaan. Dia bukan Tuhan, dia bukan pencipta. Ya. You letak Siddhartha Gautama Buddha. Dia kekal ke tak kekal? Dia tak kekal, dia lahir dan telah meninggal. Ya. Ciptaan. Ya. Dia ada permulaan pengakhiran tak? Ada. Dia lahir dan telah mati. Ya. Ciptaan. Ya. Semua sekali you letak, semua akan masuk dalam kategori ciptaan. Ya. You letak siapa saja, Jesus Christ. You letak saja apa-apa nama, semua akan masuk kategori ciptaan. Ya. Satu dunia, satu alam kamu letak, semua akan masuk ciptaan. Ciptaan. Karena pasti ada akhir Yes. dan Permulaan awal. pengakhiran. Ya, awal dan akhir. So, last kali saya tanya diri saya, Lim, kamu nak sembah pencipta ke ciptaan? Okey. Saya kata saya mesti mau sembah pencipta lah, sembah ciptaan dia bukan Tuhan. So Okey. saya nak sembah pencipta. Saya tak mau sembah ciptaan. Terjemah dalam bahasa Arab. Kalau saya tak mau sembah apa-apa dalam alam ini, la ilaha illallah. So ayat inilah buat saya tertarik kepada agama Islam. Dan kali pertama dalam hidup saya bisa bezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Inilah suatu kebebasan, satu bagi saya sesuatu yang sangat-sangat bagi saya sebaik-baik hadiah, sebaik-baik pemberian yang manusia boleh terima di muka bumi ini. Bagi saya ini untuk mengenali siapa pencipta kamu. Siapa pencipta. Dan itu tahun 1997 ya akhirnya. Ya. Mengucapkan kalimat syahadat di Di Melaka di Ya. Jabatan Agama.
Tepatnya tanggal masih ingat? Tanggal tu naik 1997 Ya. Januari 9 hari bulan.